Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 3 yang dibarisi oleh Siti Karina, Hanis Nazira, Muhammad Daniel Firdaus, Muhammad Syauqi, Muhammad Afiq dan Muhammad Zakri telah mengambil tugas ini untuk berdokumentari tentang ancaman keselamatan negara. Seorang kanak-kanak remaja Malaysia culik di Melaka. Tahukah anda, terdapat pelbagai ancaman keselamatan yang telah mengancam negara kita. Oleh itu, kewujudan dokumentari ini untuk mengupas cabaran, punca dan cara penyelesaian terhadap ancaman keselamatan negara. Saya, Hanis Nazira. Dan saya, Muhammad Daniel Firdaus, merupakan pengacara anda pada hari ini untuk membincang pelbagai strategi untuk menangani pelbagai cabaran dan punca yang dihadapi negara sekarang. Dokumentari kami bertajuk Ancaman Keselamatan, yang di mana saya akan memfokuskan beberapa perkara yang dapat meningkatkan keselamatan negara. Saya merasakan dokumentari kami ini wajar diketengahkan kerana banyak perkara yang mengancam keselamatan negara seperti penculikan dan rasuah. Saya akan memberikan serba sikit maklumat tentang penculikan. Pada masa kini, isu penculikan sering menjadi buah mulut masyarakat di Malaysia. Hal ini demikian kerana kes penculikan meningkat dari masa ke semasa. Ia menjadikan masyarakat, terutamanya kepada golongan ibu bapa, berasa khawatir akan keselamatan anak-anak mereka kerana sedikit penculikan yang menyasarkan golongan kanak-kanak. Selain daripada golongan kanak-kanak, golongan remaja dan orang dewasa juga tidak terlepas daripada cengkaman penculik. Seperti yang berlaku pada tahun ini pada bulan Mei yang diterbitkan oleh Berita Harian yang bertajuk Lelaki Culik Kanak-kanak dipenjara 18 bulan, denda RM3,000. Penculik tersebut dijatuhkan hukuman penjara 18 bulan dan denda RM3,000 terhadap seorang pembantu kebun sayur atas kesalahan menculik seorang kanak-kanak perempuan berusia 12 tahun. Penculik tersebut melarikan kereta Prodo Abeza bersama kanak-kanak tersebut sebelum cuba dihalang oleh ibu kanak-kanak itu, namun gagal. Suspek kemudian ditahan dengan bantuan orang awam dan kereta bersama kanak-kanak itu dapat diselamatkan. Selain daripada kes yang seperti ini, banyak lagi kes yang sering terjadi. Perkara ini terjadi disebabkan banyak sebab punca. Antaranya ialah ibu bapa terlalu sibuk dengan kerjaya mereka sehingga mengabaikan tanggungjawab kepada anak-anak. Mereka juga meletakkan tanggungjawab menjaga kebajikan anak-anak sepenuhnya kepada orang gaji semata-mata. Terdapat juga ibu bapa yang gagal memberikan kasih sayang serta penjagaan yang sepenuhnya kepada anak-anak mereka. Hal ini memudahkan penjahat untuk mengambil kesempatan terhadap kanak-kanak terbiak. Oleh itu, wujudnya kes-kes pemerdagangan manusia seperti penculikan kanak-kanak yang berlaku pada hari ini. Kelonggaran penguatkuasa undang-undang oleh pihak berkuasa juga menyebabkan kes penculikan ini semakin menular hari demi hari. Akan tetapi, setiap punca pasti ada penyelesaiannya. Kes penculikan dapat diatasi apabila pihak berkuasa dikerahkan untuk membongkar sindiket penculikan yang menjadikan mangsa culik sebagai peminta sedekah, terutamanya di kalangan kanak-kanak dan remaja. Risiko penculikan dapat dikurangkan dengan cara ibu bapa atau penjaga memimpin tangan anak semasa berjalan. Dengan menggunakan cara ini, ibu bapa akan lebih peka terhadap kesedaran dan anak-anak mereka daripada dilarikan penculik. Berjalan di tempat yang ramai orang adalah lebih selamat kerana kita lebih mudah meminta pertolongan daripada orang awam apabila bergelut dengan penculik berbanding dengan berjalan berseorangan di lorong yang sunyi. Peluang untuk selamat daripada penculik adalah rendah kerana tiada yang datang memberi bantuan. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada Siti Karina. Terima kasih kepada Daniel Firdaus. Sekarang saya akan menginterview salah seorang daripada orang awam berkenaan dengan kes penculikan yang berlaku di negara kita baru-baru ini. Jadi, saya akan bertanyakan kepada Encik Akmal. Ya. Encik, apa pendapat Encik tentang penculikan di Malaysia? Tentang penculikan di Malaysia, kita agak sinonim dengan kes ni lah. Okey, ada kebanyakannya berlaku dekat sekitar kawasan persekolahan dan juga taman-taman awam lah. Yang mana kalau ibu bapa tu dia peka terhadap aktiviti anak dia, saya ingat itu dapat dielakkan lah.
Okey, perkara-perkara macam ni akak dielakkan lah. Contohnya waktu dia pergi ke tempat awam, ibu bapa harus kawal pergerakan anak-anak. Jangan terlalu leka dengan aktiviti mereka sendirilah. Harus peka terhadap aktiviti anak-anak agar pergerakan anak-anak dapat dia kawal ataupun kontrol lah. Satu lagi dekat pasar raya. Pasar raya memang kerap berlaku lah. Bila ibu bapa ataupun orang dewasa yang membawa anak-anak, dia terlalu sibuk untuk buat aktiviti dia sendiri. Contoh kata macam dalam aktiviti membeli belah ke apa semua, sehingga dia terdapat terlupa anak-anaknya dekat belakang ke apa ke semua, memang sampai boleh miss daripada dia punya perhatian atau perkawalan lah. Okey. Okey, jadi apa harapan Encik kepada contohnya kepada pihak berkuasa ke untuk mengatasi penculikan ni? Untuk sana kepada pihak berkuasa saya ingat untuk pihak berkuasa mesti memperketatkan lagi lah undang-undang ataupun kita kata hukuman terhadap penculik yang berlaku dalam Malaysia ni lah, agar mereka takut untuk melakukan perbuatan tersebut lah. Dengan undang-undang kita dapat membendung segala jenis jenayah. Okey. Dan satu lagi untuk kerajaan perlu selalu membuat program-program terhadap ibu bapa dan juga orang awam tentang kesedaran kes penculikan yang berlaku di Malaysia ni. Terima kasih. Terima kasih kepada Encik Akmal. Sekian saja daripada saya, Siti Karina, berbalik kepada Firdaus. Terima kasih kepada Siti Karina atas wawancara sebentar tadi. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Hanis Nazira untuk menerangkan tentang kes rasuah yang menjadi ancaman keselamatan negara. Terima kasih kepada Firdaus atas perkongsian tentang kes penculikan tadi. Seterusnya, saya akan memberikan maklumat tentang gejala rasuah yang menjadi ancaman kepada negara. Apa itu rasuah? Rasuah ialah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah dan diskaun. Mengikut laporan berita harian yang diterbitkan pada 10 April tahun 2021, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesan peningkatan kes rasuah berskala besar, membabitkan sindiket jenayah dan kartel serta penjawat awam sejak wabak COVID-19 melanda negara awal tahun lalu. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Azam Baki berkata, peningkatan itu dipercayai kesan kegawatan ekonomi akibat penurunan pandemik itu yang menyebabkan semakin ramai individu berada dalam keadaan terdesak. Antara punca yang berlakunya rasuah ialah, yang pertama, penguatkuasaan undang-undang yang lemah dalam sistem perundangan negara. Tindakan mahkamah yang menjatuhkan hukuman ringan kepada pesalah-pesalah rasuah berbanding dengan jumlah rasuah yang diambil oleh mereka telah menimbulkan pandangan negatif terhadap keupayaan sistem kehakiman negara. Hukuman ringan ini dikatakan menjadi motivasi kepada pihak tertentu untuk mengambil risiko melakukan rasuah walaupun setelah keluar daripada penjara. Hal ini telah mengikis kepercayaan rakyat terhadap kerajaan untuk menangani isu ini. Kekurangan ketegasan sistem kehakiman dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal merupakan antara penyumbang utama kepada kejadian jenayah rasuah. Selain itu, punca yang kedua ialah pembangunan sosial ekonomi yang tidak diseimbangkan dengan pembangunan kerohanian akan memudahkan terjadinya kes rasuah. Projek pembangunan bertambah dengan pesatnya, pengeluaran wang juga akan meningkat. Golongan yang terlibat juga mengambil kesempatan untuk mengaut keuntungan sebanyak-banyaknya. Perlumbaan moden memperlihatkan para kontraktor berlumba-lumba mendapatkan tender dan kontrak. Mereka juga akan berusaha untuk memenangi hati pegawai pengurusan atau pembuat keputusan. Rasuah diberikan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan tender, mempercepatkan bayaran, melepaskan hukuman atau tindakan jika gagal atau lambat menyiapkan projek dan sebagainya. Tindakan yang boleh diambil untuk mengurangkan gejala rasuah ini ialah, yang pertama, kerajaan perlu komited dan tulus
membanteras gejala salah guna kuasa dan rasuah. Bermula daripada pemimpin negara, khususnya yang berlaku di kementerian dan jabatan atau agensi kerajaan. Budaya kronisme dan nepotisme mesti dirobohkan kerana ia telah menjadi benteng bagi melindungi para pelaku rasuah dan salah guna kuasa dalam struktur pentadbiran kerajaan. Tindakan yang kedua ialah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mesti mengutamakan fokus pada sektor atau bidang tertentu yang dikenal pasti menjadi titik punca merebak dan giatnya gejala rasuah. Jaminan untuk menjalankan siasatan secara bebas dan kuasa untuk mendakwa juga mesti diberikan kepada SPRM. Yang ketiga, bukan sahaja pihak berkuasa, orang awam juga harus membanteras rasuah seperti orang awam mesti menolak semua bentuk dan unsur rasuah, memberikan sokongan dan bantuan kepada agensi penguatkuasa yang berkaitan dan memastikan individu yang telah didakwa atau disabitkan dengan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa ini tidak lagi menduduki mana-mana jawatan berkaitan kepentingan orang awam dan negara, termasuk lantikan politik. Sekarang saya akan menubah salah seorang penjawat awam tentang kes rasuah yang terjadi pada masa kini. Bersama saya Encik Haikal. Baiklah Tuan, pada pendapat Tuan, apakah pendapat Tuan tentang rasuah yang berlaku di negara kita pada masa kini? Baiklah, seperti yang kita maklum, kita boleh tengok di berita-berita di media sosial, ramai tangkapan-tangkapan dibuat oleh SPRM dengan apa yang berlaku pasal rasuah. Agak membimbangkan lah kalau kita tengok statistik yang dikeluarkan oleh CPI, indeks CPI, Malaysia jatuh 6 nak tangga kepada kedudukan 57 daripada keseluruhan 180 negara dalam indeks persepsi rasuah tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Transparency International TI. Itu agak satu angka yang agak membimbangkan kita lah. Baiklah, seterusnya apakah pesanan yang Tuan boleh bagi kepada mereka agar untuk tidak mengambil rasuah? Untuk mengelak rasuah, dia sebenarnya bermula daripada peringkat akar umbi. Maksudnya di peringkat peranan ibu bapa, menerapkan nilai murni pada anak-anak, lagi di peringkat sekolah dan sebagainya lah, untuk menerapkan nilai murni, sikap integriti, bermula daripada bawah. Walaupun kerajaan buat cadangan untuk mengelakkan rasuah, tapi at the end yang pentingnya pelaksanaan di peringkat akar umbi. Contohnya di kalangan pejabat awam, lepas tu menambahkan nilai nilai kerja tidak diterapkan pada sikap individu lah, sikap individu. Ya, pokok pangkalnya sikap individu itu sendiri untuk mengelakkan rasuah tu. Oh, okey. Baiklah, terima kasih Tuan atas perkongsian. Kesimpulannya, menjaga keselamatan negara adalah merupakan tanggungjawab semua pihak. Kerajaan juga perlu memainkan peranan sebagai pihak berkuasa tinggi yang perlu memperketatkan undang-undang dan menentang keras golongan yang pecah amanah. Selain itu, pihak berkuasa lain seperti polis perlu mengambil inisiatif seperti membuat rundaan di kawasan perumahan. Ini dapat mengurangkan lagi kes penculikan yang ada di negara kita. Diharapkan, dengan usaha-usaha seperti ini, amalan rasuah dan aktiviti penculikan dapat diberhentikan secara berterusan untuk mengurangkan ancaman keselamatan negara. Sekian sahaja dokumentari dari kami, Kumpulan 3. Terima kasih dan Assalamualaikum. And 1,000 times I've seen this road, 1,000 times. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots.
don't start a conversation, you won't have one. I'm not very good with people. If you don't start a conversation, you won't have one. We won't have one. If you don't start a conversation, conversation, you won't have one. You won't have one. I'm not very good with people. If you don't start a conversation, you won't have one. I'm not very good with people.